fizik kuantum. Okey, bab 7 tingkatan 5. Okey, cikgu tunjuk dulu buku teks. Sekejap cikgu tunjuk dulu buku teks untuk tajuk fizik kuantum. Okey, untuk tajuk fizik kuantum ni, benda yang pertama, 3 benda yang awak kena tahu adalah mula-mula sekali adalah teori kuantum cahaya. Okey, teori kuantum cahaya. Kuantum tu maksudnya dia bentuk diskrit, iaitu dia dalam macam titisan air lah. Macam hujan, air tu keluar dalam bentuk titisan, bukannya satu jalur yang panjang. Dia sebenarnya dalam titisan. Jadi cahaya tu sejenis gelombang, dia berbentuk diskrit. Kuantum tu maksudnya berbentuk diskrit macam paket-paket air tu kan. Okey, itu maksud kuantum. Okey, kalau teori kuantum ni berasal daripada teori fizik klasik. Okey, teori klasik kata cahaya tu, gelombang tu adalah selanjar. Selanjar tu maksudnya satu straight garisan. Dia tenaga tu berterusan, bukannya berpaket-paket macam ni. Ini kuantum ni adalah paket-paket ni lah, paket-paket tenaga kita panggil sebagai kuantum, ataupun nama lain kita panggil sebagai diskrit. Okey, diskrit tu maksudnya macam titisan-titisan air. Okey, daripada teori kuantum cahaya kita dapat menerangkan spektrum jasad hitam. Okey, spektrum jasad hitam kita panggil dia sebagai spektrum garis. Okay, nanti cikgu tunjuk balik apa tu spektrum garis. Okey, daripada spektrum garis tu Max Planck telah menjumpai, iaitu rumus dia adalah Max Planck kata gelombang tu adalah bersifat zarah. Bersifat zarah iaitu terdiri daripada satu paket tenaga yang diskrit. Paket tenaga diskrit tu macam cikgu cakap lah, macam paket gula-gula tu. Paket, dalam satu paket tu ada tenaga. So tenaga tu dalam satu paket. Bukannya selanjar tu maknanya berterusan. Bukan Okey, dalam satu paket tu kita boleh dapatkan rumus dia E sama dengan HF. Okey, di mana H tu pemala Planck dan F tu frekuensi. Okey, kemudian Max Planck juga mengatakan zarah bersifat gelombang. Bermaksud kat sini zarah ni boleh bersifat sebagai gelombang dan gelombang boleh bersifat sebagai zarah. Okey, daripada penyataan dia ni, rumus dia adalah daripada hipotesis de Broglie, lambda sama dengan H per P. H ni adalah pemala Planck, P ni adalah momentum. Okey, P tu adalah momentum. Okey, hipotesis de Broglie, lambda panjang gelombang, H pemala Planck, P adalah momentum. Okey, daripada penemuan dia ni, zarah bersifat gelombang terhasillah mikroskop elektron. Okey, mikroskop elektron tu kita nak tengok objek yang terlalu halus. Kalau yang kita guna kat makmal tu adalah mikroskop cahaya. Okey, mikroskop elektron contohnya kita nak tengok dalam sel badan kita. Okey, jadi dia kena menganggap cahaya tu sebagai zarah. Sebab tu dia boleh hasilkan mikroskop elektron daripada pernyataan ni. Zarah bersifat sebagai gelombang dan gelombang bersifat sebagai zarah. Okey, kedua yang penting dalam tajuk ni adalah kesan fotoelektrik. Kesan fotoelektrik kat sini maksudnya foto tu adalah cahaya. Bila terkena cahaya, maksudnya logam tu disinari cahaya, dia menghasilkan elektrik. Itu maksud fotoelektrik. Cahaya menyinari logam, menghasilkan elektrik. Okey, contohnya macam kita punya tenaga solar tu, solar panel solar panel yang kita guna daripada tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Maksudnya bila cahaya menyinari dekat logam dekat panel solar tu, elektron terhasil menyebabkan terhasilnya elektrik. Okey, elektron terpancar, elektrik terhasil. Okey, jadi semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan. Maksudnya bila cahaya kat luar tu sama nilai dengan frekuensi ambang logam tu, menyebabkan
elektron tu akan terkeluar sikit daripada besi dia. Contoh logam kat sini kan. Ni logam. Dalam logam memang ada elektron. Dalam logam memang ada elektron, tapi elektron tu tak terkeluar. Bila sinar cahaya tu menyinari logam ni, contoh yang petak ni logam, dengan syarat frekuensi yang cahaya tu mesti sama dengan frekuensi ambang logam ni. Bila dah sama dengan frekuensi ambang, barulah elektron ni terkeluar. Tapi elektron ni terkeluar dekat permukaan je. Kita keluar dekat permukaan sahaja. So macam mana kita nak alirkan elektrik, elektron ni mesti terpancar, dia mesti memecut ke anode. Jadi kena tambahkan bilangan tenaga kinetik dia ataupun tambah frekuensi dia, barulah dia boleh memancar ke anode dan elektrik terhasil. Okey, ni cikgu cakap tadi, frekuensi minimum. Frekuensi minimum kita panggil sebagai frekuensi ambang. Simbol dia FO ni, F0 ni 0. Okey, O tu 0 lah, F0. Okey, kemudian tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Maksudnya kat sini, walaupun kita letak dekat luar yang panas, makin anggapan dia makin panas, makin banyak elektrik terhasil. Salah selagi frekuensi cahaya tu, sinar cahaya tu sama dengan frekuensi ambang, barulah elektron terhasil. Kalau tak sama, panas macam mana pun elektron tu tak akan terhasil dan cahaya elektrik tak akan terhasil lah. Okey, pemancaran fotoelektron ni secara serta-merta. Maksudnya kat sini bila frekuensi cahaya tu sama dengan frekuensi ambang logam tu, fotoelektron tu akan terpancar serta-merta. Kita tambah pula tenaga dia, dia akan memecut lagi banyak lah. Jadi tenaga elektrik lagi banyak yang dihasilkan. Okey, itu fotoelektrik, kena faham maksud fotoelektrik. Okey, daripada kesan fotoelektrik ni, daripada rumus gelombang bersifat zarah, kita dapat rumus E sama dengan Hc per lambda. Mana nak dapat? Sebab F tu frekuensi, kita boleh dapat dari rumus C per lambda. C tu apa? C adalah gelombang cahaya. Gelombang cahaya nilainya tetap, iaitu 3 darab 10 kuasa 8. Kalau tak tahu C tu ingat ini adalah, bukan gelombang cahaya, kelajuan gelombang cahaya. Halaju gelombang cahaya. 3 darab 10 kuasa 8. Okey, lambda ni kita punya panjang gelombang. Okey, daripada rumus tu juga kita boleh dapat P sama dengan NHF lah. Ni kuasa untuk gelombang tu lah. Kuasa gelombang tu daripada rumus P sama dengan NHF. Okey, daripada kesan fotoelektrik ni dapat dijelaskan tentang teori fotoelektrik Einstein. Okay, Einstein kata rumus dia adalah HF sama dengan W tambah setengah MV kuasa 2. HF ni adalah daripada E. Tenaga. Okay, W ni adalah fungsi kerja. W fungsi kerja. Fungsi kerja tu maksudnya tenaga yang diperlukan untuk elektron tu terkeluar je daripada permukaan logam. Setengah MV kuasa 2 ini adalah tenaga kinetik. Rumus untuk tenaga kinetik. So maksud kat sini, bila frekuensi tenaga cahaya tu melebihi frekuensi ambang, okey, jadi menyebabkan elektron tu terkeluar daripada logam. Lepas tu kita tambah lagi tenaga dia, menyebabkan elektron tu terpancar ke anode dan menghasilkan elektrik. Okay, jadi fungsi kerja W ni kita boleh dapat daripada HF0. HF0 ni adalah frekuensi ambang. F0 ni adalah frekuensi ambang. Okey, itu je lah. Okey, ataupun boleh dapat Hc per lambda. C tu halaju gelombang cahaya, lambda tu panjang gelombang. Okey, daripada rumus ni penghasilan arus fotoelektrik terhasil dan aplikasinya contohnya sel suria ataupun sel solar, pengesan cahaya pintu automatik. Ini pengesan cahaya pintu automatik ni dekat shopping complex ataupun dekat tol, plaza tol tu kan.
dia pintu tu auto. Lepas kita bayar ataupun smart tag tu, dia auto terbuka Tak ada orang yang pun tekan switch. Okay. Kemudian pengesan image. Pengesan image ni macam CCTV. Contoh bukan CCTV yang ada sensor. Contoh kalau yang ada alarm lah, orang yang pasang alarm dekat luar tu, dia ada satu CCTV. Okay, CCTV tu sebenarnya dia ada pancaran sinaran inframerah. So bila orang lalu, langgar je dia punya line tu, menyebabkan fotoelektrik tu berfungsi, so dia akan berbunyi. Dia letak sensor lah berbunyi. Okey, ini contoh pengesan image dan panel suria IXS. Panel suria IXS ni menggunakan sel solar sebab IXS tu berada di angkasa. So kita tak ada sumber elektrik. Jadi IXS ni nak berfungsi kena ada elektrik melalui panel suria yang ada 4 panel kat IXS tu. Okey, cikgu scroll balik kat sini Tengok kalau aku terlupa kejap. Okey, ni IXS. Ini panel solar dia. Sebab dia nak berfungsi. Elektrik tak ada kan. So dia guna panel solar. Mana dapat cahaya dia adalah daripada cahaya matahari. Okey, pengesan image ni contoh dalam kamera ataupun dalam CCTV. Okey. Next, pintu automatik ni, pintu kat shopping complex. Contoh kat sini dia ada alur cahaya kat tengah ni. Okay. Bila kita lalu kan, kita langgar dia punya ni, kita menyebabkan gangguan pada fotoelektrik. So, pintu ni akan terbuka. Okay, apabila lintasan cahaya diganggu, ni sebenarnya ada lintasan cahaya ni kita tak nampak sebab dia inframerah. Okay, lintasan cahaya inframerah. Sinar inframerah kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Okay, jadi bila kita lalu, pengaliran arus elektrik dalam sel foto tu akan terputus dan pintu akan terbuka lah. Okay. Contoh lain, ini adalah sel suria. Ni farm dia punya apa? Kalau bahasa Melayu dia apa inilah farm lah, kalau bahasa Inggeris dia farm lah, solar farm. Solar power plant. Okey. Lampu LED kat jalan raya. Okey, ini adalah fotoelektrik. Okey. Ni yang cikgu cakap tadi, dalam sel suria, sel solar mesti ada logam. Contoh kat sini cesium dengan lithium. Cesium dengan lithium ni dia punya frekuensi ambang berbeza. Jadi kita nak tahu, kita kena tahu tempat rumah kita tu kekuatan cahaya dia berapa banyak. Jadi kita nak kena guna cesium ke, lithium ke, kena tengok fungsi kerja dia. Okay. Bergantung kepada fungsi kerja dan frekuensi ambang untuk kita guna sel solar. Okay. Kemudian ini rumus graf dia. Cikgu naik ke atas sekejap. Just kita ulang kaji balik. Okey, ni rumus teori fotoelektrik Einstein. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi. Fotoelektrik kan? Logam yang warna bulat, yang bulat ni adalah frekuensi elektron. Elektron ni dia terpancar kat sini je, dia tak bergerak pun. Tapi bila kita tambah lagi tenaga dia, dia akan terpancar dan pergi ke anode menyebabkan lita tu lengkap dan arus elektrik mengalir. Okay, next. Yang ni graf. Cikgu naik balik. Okay, ni aktiviti je. Next. Yang ni lah. Ini cikgu cakap tadi. Ini sel foto. Dalam sel foto ni ada logam. Dia mesti logam logam pekecahaya. Contohnya cesium, lithium. Okay, bila kita pancarkan sumber cahaya ni, sumber cahaya ni sama ada matahari ke, torchlight ke, pancar dekat logam ni logam. Dalam logam ada elektron. Elektron tu tak terbebas keluar, dia dalam logam. Okay, tapi bila kita pancarkan dia, pancaran ni ada tenaga iaitu HF. HF ni, H tu pemalar Planck, F tu frekuensi cahaya tu. Okay, bila frekuensi cahaya yang terpancar ni sama dengan frekuensi ambang logam ni.
Frekuensi ambang tu FO tu, frekuensi ambang logam ni maksudnya dia dah sama dengan frekuensi ambang, elektron tu akan terkeluar dekat logam. Keluar sikit. Okay, tapi tak cukup ni. Kita masih tak boleh mengalirkan elektrik. Kita kena tambah lagi tenaga kat sini. Kita tambah lagi tenaga. Bila kita tambah tenaga menyebabkan terhasilnya tenaga kinetik. K K. K tenaga kinetik tu yang menyebabkan elektron tu terpancar ke anode. Ni anode ni. Okey, bila terpancar ke anode, barulah litar ni lengkap. Okey, bila litar lengkap, barulah mili emitter ni terpesong. Maksud kat sini ada arus elektrik yang mengalir. Okey, itu maksud fotoelektrik. Foto adalah cahaya, elektrik, cahaya tu menghasilkan tenaga elektrik melalui sel foto. Okey, ini adalah ni sama Okey, ni cikgu naik atas balik. Okey, ini mikroskop elektron. Okey, mikroskop elektron. Contohnya ni kan. Okay, kalau beza dia kalau kita guna mikroskop cahaya, kita hanya nampak bulat-bulat dot-dot merah aja untuk sel darah merah. Tapi kalau kita guna mikroskop elektron, kita nampak detail bentuk dui cekung untuk darah merah ni. Okey, kenapa? Sebab dia daripada penemuan yang dia kata zarah, gelombang tu sebagai zarah. Gelombang tu sebagai zarah ataupun zarah sebagai gelombang. Tengok macam ni yang hijau ni, yang gambar ni corak pembelauan elektron melalui lapisan grafit nipis. Yang ini corak pembelauan cahaya laser merah melalui bukaan membulat. Kat sini nak menunjukkan cahaya tu dia adalah dalam bentuk gelombang. Okey, dan gelombang juga adalah berbentuk bersifat seperti zarah. Itu yang kita dapat mikroskop elektron ni. Okey. Yang ni cikgu dah cakap tadi. Pemala Planck daripada rumus de Broglie. Okey, P tu adalah momentum. Okey, kemudian atas lagi naik balik kuantum tenaga, paket-paket tenaga. Ni E sama dengan HF di mana E tu berkadar langsung dengan F. Maksudnya frekuensi cahaya tu bertambah maka tenaga kuantum tenaga pun bertambah. Okey, tapi dengan syarat dia adalah tenaga yang diskret iaitu dalam bentuk paket-paket. Bukan tenaga selanjar, bukannya straight line je tenaga dia tu bergerak. Okey, dia macam paket-paket air itulah. Okey, kemudian spektrum untuk kuantum tenaga kita panggil dia spektrum garis kalau spektrum selanjar ni. Ini spektrum selanjar adalah teori klasik. Teori klasik kata gelombang tu bersifat selanjar, maksudnya berterusan je. Sebenarnya spektrum gelombang cahaya adalah berbentuk spektrum garis. Dia berbentuk macam ni lah. Okey, bukan spektrum secara darjah. Ini teori klasik. Okey, ini yang cikgu terangkan tadi lah, Max Planck semua. Okey, yang ini graf ni. Okey. Okey, so itu just revise balik tentang teori kuantum cahaya. Sekarang ni kita tengok kepada soalan. Okay, soalan yang cikgu dah share tu. Sekejap. Ya, cikgu buka pula spread ni. Okey, hari ni tak ramai Tak apalah, siapa yang ada je lah Okey, so kita tengok kepada soalan-soalan contoh trial. Okey. Sumber yang pertama, okey, ini adalah soalan trial SBP 2021. Okay, Raja 2.1 menunjukkan pemancar cahaya dan sel foto yang diletakkan pada sistem pagar automatik. Pintu pagar akan terbuka jika pancaran cahaya yang ditujukan ke sel foto dihalang oleh sebuah kereta. Okay, kita tengok gambar rajah dia. Dekat pintu pagar ni, okay, kat sini ada satu pemancar cahaya. Ni. Okay, kemudian dekat ujung sini ada sel foto. Okay, sel foto kat sini.
So sebenarnya bila cahaya ni, bila tak ada kereta, dia ada satu pancaran cahaya terus kepada litar sel foto macam ni. Okey, terus kepada litar sel foto. Okey, bila ada kereta lalu kat tengah ni, dia telah mengganggu lintasan cahaya ni. Dia telah mengganggu lintasan cahaya ni. So, akan menyebabkan kesan fotoelektrik terhasil. Okey, kat sini dia beritahu pintu pagar akan terbuka jika pancaran cahaya yang ditujukan ke sel foto dihalang oleh sebuah kereta. Okey, jadi maksudnya kat sini dia tertutup pancaran cahaya tu. Bila pancaran cahaya menyinar kat sini, pintu ni tertutup. Bila ada kereta lalu dekat lintasan cahaya tu, pintu tu akan terbuka. Itu konsep kerja untuk pintu pagar ni. Okey. Jadi, pesan fotoelektrik berlaku di katod apabila pancaran cahaya ditujukan kepadanya. Maksud kat sini, bila tak ada kereta, pesan fotoelektrik tu terhasil menyebabkan pintu tu tertutup. Okey, jadi dia tanya, apakah kesan fotoelektrik? Okey, kesan fotoelektrik jawapan lengkapnya adalah pembebasan elektron dari permukaan logam yang disinari cahaya dengan frekuensi tertentu. Okey, jadi kesilapan calon bila tiada perkataan frekuensi tertentu. Frekuensi ni mesti adalah nilai, beritahulah, wajiblah. Okey. Itu adalah kesan fotoelektrik. Ini pun cikgu dah tunjuk tadi tentang sel foto. Okay, tengok pada soalan seterusnya. Frekuensi ambang. Okay, frekuensi ambang bagi logam katod ialah 5.16/1014. Okay, ni dia punya F0 dia. Okay, logam katod tu maksudnya logam yang ni logam katod ni. Frekuensi ambang ni maksudnya frekuensi yang boleh menyebabkan elektron tu terkeluar daripada logam. Okay. So, frekuensi ambang dia beritahu 5.16/1014. Pancaran cahaya dituju ke katod mempunyai panjang gelombang 560 nanometer. Hitungkan tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron yang dipancarkan. Okay, ini adalah panjang gelombang lambda. Okay, tenaga kinetik maksimum dia nak suruh cari E. Okay, kalau daripada ni, kita boleh gunakan rumus ni E sama dengan W tambah K. Di mana E ni tenaga. Okay, sorry, ini bukan E, ni dia nak tenaga kinetik, tenaga kinetik. E, W ni adalah fungsi kerja, K ni adalah tenaga kinetik. So kat sini, kita ada F0 kita. F0 kita adalah frekuensi ambang. So frekuensi ambang boleh kita dapat daripada HF. Ni HF0. Okay, ini adalah HF. Tambah dengan, ya Allah, sekejap tak, cikgu padam sekejap. Dekat dalam skema tu dia direct terus. Ini cikgu buat daripada rumus persamaan fotoelektrik Ni, E sama dengan W tambah K. E ni kita boleh dapat daripada HF. W ni adalah fungsi kerja. Kita boleh dapat HF0. F0 ni adalah frekuensi ambang. Tambah K. K ni adalah tenaga kinetik. Okay, kalau dekat skema dia guna EK. Saya guna, cikgu potong kita guna yang macam dalam buku teks. Okay, so sekarang ni H kita dah ada. H diberi, H ni adalah ni ni. Ini kalau tak ada dekat dalam soalan, dia beri dekat senarai rumus. Ni, H iaitu 6.63/10⁻34. Masukkan nilai ni. Okay, kemudian F kita, dia beritahu tak F? F kita, sekejap, ini F0. Panjang gelombang dia bagi panjang gelombang saja. So kalau kita tak ada F, kita boleh dapat daripada H C per lambda. Ni F kita ni kita dapat daripada C per lambda. So C adalah nilai dia 3/10⁸.
3 darab 10 kuasa 8. Ini diberi. Nilai dia tetap. So masukkan 3 darab 10 kuasa 8. Lambda dah ada dah 560 nanometer. Okey. Kemudian buat sama dengan H kita sama juga 6.63. F0 kita ni 5.16 darab 10 kuasa 14. Tambah dengan K. So kita akan dapatkan nilai K. Okey, boleh faham ke cikgu cakap ni? Yang ni? Yang cikgu buat ni. Okey ke? Cikgu tak dengar ke? Okey. Okey. Okey so dekat dalam yang ni dia macam confuse sikit. Yang ni cikgu guna daripada teori fotoelektrik Einstein. Ni masukkan nilai. H ada, F0 pun dah ada. Tambah K. K yang kita nak cari. Tenaga kinetik tu yang kita nak cari ni Okey. So akan dapat ni lah. Mungkin nanti awak cuba tau. Ni akan dapat nilai ni. Okey. Next. Dia tanya C. Jika frekuensi bagi pancaran cahaya yang ditujukan ke katot ialah 5 darab 10 kuasa 14. Okey. Adakah pintu pagar akan terbuka? Okey, sekarang ni frekuensi dia beri 5 darab 10 kuasa 14. Kita tengok frekuensi ambang kita berapa? Frekuensi ambang kita 5.16 darab 10 kuasa 14. So yang 5 10 kuasa 14 ni kurang daripada 5.16. Bermaksud kat sini bila frekuensi tu kurang daripada frekuensi ambang, jadi tiada fotoelektrik yang berlaku, maka pintu pagar tidak akan terbuka. Ni tidak. Okey, arus tidak mengalir kerana tiada elektron terbebas untuk membolehkan litar bersambung. Okey. Yang ini jawapan dia. Okey. So next kita kepada soalan 2. Cikgu harap boleh faham lah kot. Kalau tak faham terus tanya Okey, next soalan 2. Raya Kelantan 2021. Okey, ini soalan kertas 2 bahagian A. Okay, dia bagi gambar rajah untuk sel foto. Okey, cahaya. Kemudian ada permukaan logam. Pengesan kat sini T tu ada tambah tu adalah anode, emitter, bateri dan katot ni tube. Okey, apakah maksud kesan fotoelektrik? Sama macam tadi juga, fenomena pengeluaran elektron dari permukaan logam apabila disinari oleh alur cahaya pada frekuensi tertentu. Ni mesti ada beritahu frekuensi tertentu. Okey. Next, nyatakan satu syarat untuk elektron dibebaskan daripada permukaan logam itu. Okey, nak bebaskan permukaan ni frekuensi sinar gelombang tu mesti melebihi frekuensi ambang. Ni syarat dia frekuensi sinar gelombang ataupun foton melebihi daripada frekuensi ambang. Okey, ataupun panjang gelombang lebih kecil daripada panjang gelombang logam. Okey, tenaga foton melebihi fungsi kerja. Okey, cikgu ambil ni je, yang first dan yang second. Sebab panjang gelombang ni kita tak ada bincangkan pun dalam teks. So kita ambil frekuensi sinar gelombang ataupun sinar cahaya tu melebihi frekuensi ambang. Tenaga foton tu mesti melebihi fungsi kerja. Tenaga foton tu E. E tu mesti lebih daripada W. Barulah ada elektron yang terbebas. Okey, F kat sini. F mesti lebih daripada F0. Iaitu frekuensi ambang. Barulah elektron tu terpancar lah. Kalau tak dia hanya dekat permukaan logam je. Okey, next. Pancaran cahaya dengan frekuensi 7 darab 10 kuasa 14 ditujukan ke atas permukaan logam yang mempunyai fungsi kerja W2.32. Ini W, ini F. F biasa bukan F0 sebab ini adalah frekuensi saja. Okey. Hitungkan tenaga cahaya itu. Tenaga cahaya maksudnya dia suruh cari E. Okey. E rumusnya HF. Okey, H pemalar Planck. Ini tak perlu kira. Pemalar Planck ni memang dia dah beri dekat soalan. Ni pemalar Planck dah diberi ni mana tadi? Ni. Planck constant. Okey. F kita dia dah beri juga 7 darab 10 kuasa 14. So tekan saja kalkulator akan dapat 4.641 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Satu markah saja.
Ni. Okey. Kemudian dia nak tenaga kinetik. Tenaga kinetik, ataupun kita buat daripada rumus elektrik Einstein ni, W tambah K. Besar juga tulis ni. W tambah K. W ni fungsi kerja, K ni tenaga kinetik. So dia nak cari K. Tenaga kinetik dia nak cari ni. E kita dah dapat tadi ke atas ni. W daripada H. Tak perlu cari W sama H nol sebab dia dah bagi tahu kat sini fungsi kerja ni. So masukkan dia nilai E yang kita dapat tadi ni. Ni kita masukkan kat sini. Lepas tu W ni kita dapat dari sini. Ni masukkan W. Okay, kemudian tambah K. K ni kita kira je lah, tolak je. Okay. So akanlah dapat ni. Boleh kan ni? Boleh. 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 Okay. Next, saya tengok soalan negeri 9. Okay, soalan negeri 9 pula ISS. Okay, Raja 4 menunjukkan sesian antarabangsa ISS. 16 sayap panel suria. Setiap sel suria mempunyai 33,000 sel suria. Panel ini mampu menghasilkan tenaga elektrik anggaran 84 hingga 120 kW. Okay. Apakah yang dimaksud kesan fotoelektrik? Sama juga soalan dia. Fenomena pengeluaran elektron dari permukaan logam apabila ia disinari alur cahaya pada frekuensi tertentu. Okey, kemudian adakah peningkatan keamatan cahaya meningkatkan tenaga fotoelektron? Peningkatan keamatan cahaya ni, ini adalah teori klasik. So jawapannya adalah tidak. Tidak sepatutnya adalah frekuensi ataupun panjang gelombang. Okey, jadi tidak kerana tenaga kinetik fotoelektron hanya dipengaruhi oleh frekuensi pancaran cahaya. Tenaga kinetik fotoelektron tidak dipengaruhi oleh keamatan cahaya. So ingat, keamatan cahaya ni maksudnya semakin kuat, maksudnya semakin terang cahaya, tidak mempengaruhi pun tenaga kinetik fotoelektron. Yang mempengaruhi tenaga kinetik fotoelektron adalah frekuensi. Dengan syarat frekuensi dia ni mesti melebihi frekuensi ambang logam tu. Barulah terhasil tenaga kinetik fotoelektron. Okey. So lakarkan graf. Graf dia memang satu je. Memang macam ni je. Tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron K max melawan frekuensi cahaya. So graf dia memang macam ni dia. K maksimum ni adalah tenaga kinetik maksimum. F ni adalah frekuensi cahaya. So kenapa kat sini? Kenapa dekat F0 ni? Maksudnya bila ada dia punya cahaya tu melebihi frekuensi ambang, barulah ada terhasil tenaga kinetik. So tenaga kinetik tu lepas dia melebihi frekuensi ambang, dia makin bertambah, naik macam ni. Okay, yang sebelum ni tak ada sebab dia tak sampai lagi frekuensi ambang logam tu. Bila dia lepas dia frekuensi ambang logam tu, barulah tenaga kinetik terhasil. Barulah elektron tu terpancar ke anode. Okay, jadi jawapan dia kena kedua-dua paksi betul, label, garis, lurus, ni daripada sini. Okay, next. D1. Okay, apabila satu logam dengan frekuensi kerja W, nilainya 2 EV disinari oleh cahaya ungu panjang gelombang lambda dapat dari 10⁻⁷. Berapakah tenaga kinetik maksimum? So dia suruh cari K. Dia suruh cari K. Kita dah ada W, kita dah ada lambda. Okay. So kita boleh guna rumus E sama dengan W tambah K. Okay, di mana W kita dia dah beri ni 2. K kita nak cari. Tapi dia tak bagi E. Dia cuma bagi lambda. So E ni kita boleh dapat daripada H C per lambda. Sama dengan W kita masukkan je nilai. Kita cari K. Okay. So C apa? C adalah 3 darab 10⁻8. Okay. C adalah 3 darab 10⁻8. Okay. So lambda dia dah beri pada 10⁻7. Masukkan nilai. H tu adalah pemalar Planck ni.
Okey. So W tambah K. W 2. So dapatlah kan nilai K. Okay, yang ini kalau yang tak reti buat ni kena ni lah. Boleh rujuk sini ataupun ni rujuk kat cikgu punya ni. Okey. Apa lagi? Next. Hitung laju maksimum fotoelektron yang dipancarkan. Okey. Kalau nak cari hal laju, K ni ada daripada rumus 1/2 MV kuasa 2. V ni lah laju kita nak cari. So ni daripada rumus ni, masukkan K yang kita dapat tadi ni, masukkan, lupa cikgu nak cakap. Tulis titik perpuluhan yang ada tu, 2 atau 3 titik perpuluhan Jangan bundakan, contoh macam ni awak dapat 1.77 kan, awak buat 1.8 je. Ini salah, reject. Awak tu dia kena tulis 1.77. Sekurang-kurangnya 1.77. Jangan terus bunda kepada 1.8. Okay. So ini lebih baiklah 1.7725. Darab 10 kuasa negatif 19. Setengah M kita 9.11 darab 10 kuasa negatif 1. Darab dengan V kuasa 2. Kira ni dulu baru punca kuasa dapatkan jawapan. Tengok ni skema dia. Salin semua. Salin semua nilai. Tak ada masalah. Okay. Kalau nak bundarkan boleh 2 titik perpuluhan. Ni 2 titik perpuluhan. Jangan tinggal 6.2 saja. Kena buat 6.24. Okey. Tu untuk pengiraan. Next kita tengok soalan nombor 4. Cahaya Terengganu. Rajah menunjukkan spektrum yang dihasilkan oleh cahaya lampu merkuri. Spektrum apa? Tadi cikgu beritahu. Spektrum? Spektrum yang macam ni, ada line-line ni. Kita panggil spektrum apa? Siapa tahu? Tadi cikgu dah beritahu dah kalau yang Garis. spektrum garis. Betul. Spektrum garis. Spektrum yang biasa tu adalah spektrum selanjar. So ini spektrum garis. Okey. Ini adalah soalan, nyatakan satu ciri. Ciri dia garis-garis dengan jurang pemisahan yang besar antaranya untuk warna-warna, iaitu panjang gelombang atau frekuensi tertentu sahaja. Ini ciri dia. Ada dalam teks juga. Okey. Berdasarkan jawapan anda, rumuskan tenaga yang dikeluarkan oleh spektrum yang anda namakan dalam A. Okey. Tenaga yang dipancarkan oleh sinar spektrum garis itu adalah diskrit. Soalan ni dia macam penerangan sikit. So korang kena faham lah apa yang dia terangkan kat sini. Tak pun hafal je dia punya jawapan. Okay, kalau buatnya keluar lah soalan ni kan. Okay, next. Berdasarkan spektrum cahaya lampu merkuri, hubung kaitkan kuantiti tenaga dengan frekuensi yang dipancarkan. Okay, kalau hubung kait, ingatlah E dengan F ni tadi yang cikgu cakap tadi. Sebab dia kata kuantiti tenaga kan, ni. E adalah kuantiti tenaga, frekuensi adalah F. So E itu berkadar terus dengan frekuensi yang dipancarkan. So kuantum bermaksud kuantiti tenaga yang diskrit berkadar terus dengan frekuensi yang dipancarkan. Ni E sama E berkadar langsung dengan F. Okey. Next, barulah pengiraan. Sebatang penunjuk laser menghasilkan pancaran dan zarah foton yang mempunyai panjang gelombang. Ini lambda. Okey, pemalar Planck H dah beri. Laju cahaya pun dia dah beri. Okey, hitung tenaga foton. Tenaga foton maksudnya kita cari E. Kalau dia kata tenaga kinetik, barulah K. So, E sama dengan HF. F tak ada, tapi dia beri C. So, C per lambda. Masukkan nilai. H tu 6.33 darab 10 kuasa negatif 34. C 3 darab 10 kuasa 8. Lambda dia dah beri 6.5 darab 10 kuasa negatif 7. Dapatkan ni lah. Okay, ni jawapan dia. Okay, next. Soalan trial Pahang pula. Okay, trial Pahang dia guna graf keamatan melawan panjang gelombang. Okay, contoh kat sini. Kita tengok ni. Okey, kat sini ada panjang gelombang. Okey, kalau awak ingat sinar elektromagnet, sini
ultra ungu, UV, lepas tu X kat sini adalah apa? Dan kemudian inframerah. So kalau kita ikut dia punya panjang gelombang kan, makin ke sana dia punya panjang gelombang dia bertambah. Tapi frekuensi berkurang. Ini kalau ingat gelombang elektromagnet. Okey, daripada gelombang elektromagnet tu dia kata sinar gelombang cahaya adalah selanjar, maksudnya selanjar aja. Tapi sebenarnya teori Planck kata bahawa apabila panjang gelombang berkurang, jumlah tenaga yang dipancarkan mendekati sifar. So kat sini bila panjang gelombang tu berkurang, ni tengok ni dia punya keamatan dia adalah mendekati sifar. Kat sini lah kosong. Okey. Tapi dekat suhu 500 kilo, kat tinggi ni X ni adalah sebenarnya apa? Ini ultra ungu, kalau kat X ni apa? Tengah-tengah. X ni apa X? Kalau ikut elektromagnet, UV tengah-tengah ni apa? Tahu tak? Tengah X ni. Cahaya nampak. Ya betul, cahaya nampak. Iaitu yang kita nampak ni lah cahaya kat luar ni. Okay, inframerah kita tak boleh nampak. UV pun kita tak nampak. So yang tengah ni ada cahaya nampak. Okay, fizik klasik kata lingkungan pancaran jasa hitam meningkat tanpa had apabila panjang gelombang berkurang. Okay, sebenarnya tak. Kalau ikutkan panjang gelombang berkurang, tenaga pun sifar. Okay, kalau ikutkan fizik klasik, panjang gelombang tu bertambah ni yang warna merah ni kan. Panjang gelombang ni bila berkurang dia kata tenaga keamatan tu makin bertambah. Sebenarnya tak. Bila sampai satu tahap, dia turun. Yang ni. Yang sebelah kiri ni. Sebenarnya tak daripada satu tahap, dia dah melepasi suhu tu, dia turun. Keamatan dia turun lah. Okey, kita tengok ni. Jasad hitam. Okey, jasad hitam, contohnya kita manusia kan, kita jasad hitam. Kenapa kita jasad hitam? Sebab kita menyerap semua tenaga sinar cahaya yang terpantul, yang menyinari kita. Contoh lampu warna merah ke, lampu warna hijau ke, semua kita serap. Tapi kita juga memancarkan sinar elektromagnet, iaitu contoh kan, kalau kita lalu sensor dekat airport tu, dia nak detect kita demam atau tak, dia akan nampaklah kat sini. Contoh badan kita panas kan, dia nampak ada warna merah dekat kita punya dahi. So maksudnya kita demam. Okay, jadi dia dapat detect, yang ni orang yang demam, dia kena kuarantin apa benda lah, kena check semua. Okay, jadi kat sini jasad hitam adalah penyerap dan juga pemancar yang unggul bagi sinaran elektromagnet. Kita pemancar sinaran inframerah. Inframerah tu daripada kita punya suhu penyerap sebab kita boleh serap semua warna cahaya tu ke badan kita. Okay. Tambahan dia, sinaran termal adalah sinar elektromagnet yang merangkumi sinar tampak dan sinaran yang tidak boleh dilihat oleh mata seperti inframerah. Tu cikgu cakap tadi. Kita dikenali sebagai jasad hitam sebab kita boleh memancarkan sinar inframerah melalui suhu. Okay, jadi ini betul tadi Exator jawab. X tu adalah cahaya tampak. Okay. Keputusan eksperimen yang melibatkan sinar jasad hitam telah menunjukkan percanggahan dengan teori fizik klasik. Apakah percanggahan yang membawa kepada tercetusnya teori fizik kuantum? Okey, jawapan dia adalah keamatan sinaran pada sebelah kiri puncak tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang. Maksud kat sini, tadi kan graf dia, kalau teori klasik, ni panjang gelombang, ni keamatan cahaya Okey, kalau ikut teori klasik, makin bertambah, makin berkurang panjang gelombang, makin tinggi keamatan sinaran. Sebenarnya tak. Melalui teori Planck tu, bila sampai satu tahap, dia turun ke bawah. Yang inilah, yang cikgu bulatkan ni lah adalah teori Planck. Sebenarnya bila dah sampai satu tahap, dia turun. Keamatan tu terus sampai sifar. Okay, jadi keamatan sinaran pada sebelah kiri ni yang cikgu bulatkan ni, sebelah kiri puncak, tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang ataupun pengurangan panjang gelombang.
Ni kan bila panjang gelombang bertambah, frekuensi kat sini berkurang. Ni kan. Kalau kat sini dia frekuensi bertambah, panjang gelombang bertambah, frekuensi berkurang. So kat sini kalau awak jawab keamatan sinaran pada sebelah kiri puncak tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang ataupun pengurangan panjang gelombang. Boleh tak? Faham tak Ju cakap? Faham. Faham okey. Contoh sebab kat graf ni, kat graf atas dalam buku teks tu dia lambda tau, dia bukan frekuensi. So kalau kat sini, kalau buku teks, kalau frekuensi macam ni, kan ni frekuensi bertambah, frekuensi dia macam ni. Ni keamatan sinaran tu bertambah. Okay, tapi sebenarnya tak. Dia turun. Sebab bila frekuensi pada satu tahap dia menyebabkan keamatan sinaran tu jatuh ke bawah. Okay. Ini potong. Next, apakah yang dicadangkan oleh Max Planck? Max Planck kata tenaga adalah discrete. Discrete tu paket terkuanta ataupun tenaga dipengaruhi oleh frekuensinya. Okay. So ini boleh ingatlah Max Planck kata. Okay. Next kita sambung kepada trial Selangor yang kita buat itu. Okay. E sama dengan persamaan E sama dengan HF. Apa tu F? F adalah bilangan getaran ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Soalan Selangor je dia tak tanya kesan fotoelektrik. Dia tanya pasal F pula. So ini jawapan dia. Lengkapkan ayat jawapan dengan H. H apa? H adalah permalak Planck. Okey. Apakah SI unit bagi H? SI unit bagi H adalah JS. Okey, kalau tak jumpa mana nak cari H tu, awak cari dekat senarai rumus. Senarai rumus dia beri nilai H. So awak tengoklah unit dia. Unit dia memang joule S ataupun yang ni NMS ataupun joule per hertz lah. Okey, apakah yang berlaku kepada tenaga foton jika frekuensi gelombang cahaya bertambah? Okey, ini tadi yang cikgu cakap E berkadar langsung dengan F. So maksudnya bila F bertambah, E pun bertambah. Okay, next soalan Johor pula. Dia beri dia beri tenaga kinetik dengan frekuensi. Okay, Raja menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum lawan frekuensi bagi logam kalsium. Di mana F0 adalah frekuensi ambang, logam kalsium disinari dengan cahaya A dan cahaya B. Okey, contoh graf dia tunjuk macam ni, frekuensi dengan Kmax adalah tenaga kinetik. So, frekuensi ambang untuk kalsium tu adalah di sini. Okey, bila disinari oleh cahaya A, tenaga kinetik maksimum dia adalah 0.27. Maksudnya frekuensi A tu dekat sini. Okey, bila disinari frekuensi B, cahaya B, dia punya tenaga kinetik maksimum dia di 0.6. Okey. So, apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi ambang? Okey, frekuensi minimum foton cahaya yang diperlukan untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Ini kena hafal lah. Okey. Ini ditanya berdasarkan rajah 5 bandingkan frekuensi cahaya A dan B. Okey, kita boleh nampak kat sini A ni kan bahagian depan, B ni belakang lagi. So, A tu kurang, frekuensi A kurang daripada frekuensi B ataupun frekuensi B lebih daripada frekuensi A. Okey, ni betul. Next, bandingkan tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang dipancar apabila sinari dengan cahaya A dan B. Kita nampak juga kat sini, B tu lebih besar daripada A ataupun A kurang daripada B. Next, hubungkaitkan frekuensi dengan tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi tenaga kinetik maksimum elektron yang dipancarkan. Ini senang sangat kan. Senang sangat ini. Okey. Next C. Fungsi kerja bagi logam kalsium diberi W sama dengan T3 EV. Kat sini tengok balik rumus dia guna EV. Okey. Unit dia EV So hitungkan frekuensi ambang. Dia suruh cari F0. So W sama dengan H F
apa je pilih. Okey, ni lah. Ni rumus dia. Okey. Dia beri frekuensi ambang kita adalah 3. So 3. Kita punya H kita adalah 6.63. Ni 6.3 darab 2 kuasa. Allah, tulisan cikgu. 34. Okey. 34, negatif 34. So F0 kita tak tahu. Ni. Ya Allah. Pakai mouse je ni. Tak apalah. F0. Okay, so kita nak cari F0 kita. Bahagi je lah. 6.63 sebabkan 3 ni dalam EV. EV ni kena convert ke dalam Joule. Ni So 3 ni padam. Sekejap. Ni. 3 ni kita kena tukar kepada Joule. So 3 darab dengan 1.6. Ni mana nak dapat? Ni memang dia beri dalam soalan dia beri. Darab 10 kuasa negatif 19. Barulah kita boleh dapat dia dalam Joule. Okey, kalau bagi EV kena tukar kepada Joule. So ni masukkan nilai, dapatlah F0 kita. Okey. Next. Hitung tenaga cahaya B apabila ia disinari ke atas logam kalsium. Hitung tenaga cahaya B apabila ia disinari ke atas logam kalsium, maksudnya dia suruh cari E. Okey. K kita dia dah beri ke K. Tenaga kinetik 0.6. Mana dapat tenaga kinetik ni? Sekejap. Tenaga kinetik dia dah beri ke? Oh ya, tenaga kinetik ni dia dah bagi tahu kat sini. Kata tenaga kinetik cahaya B. So mana nak dapat? Daripada graf. Graf kat sini K kan? B yang ni. 0.6 ni. Okay. So kita ambil nilai K kat sini 0.6 tambah dengan 3. 3 dia dah beri. Ni. Okay. Kenapa yang ni kita tak tukar kepada Joule? Sebab kat sini dia guna unit EV juga. So kita boleh masukkan dia terus. 0.6 tambah dengan 3 sebab ini dalam unit EV. Yang ni pun dalam unit EV. Okay, kalau dia minta tukarkan dalam unit Joule. Barulah kita dapat nilai 3.6 EV ni. Kita darabkan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Baru dapat dalam nilai Joule. Okay. Okay, last sekali, apakah yang akan berlaku kepada tenaga kinetik maksimum jika keamatan cahaya bertambah? Okay, keamatan cahaya bertambah kita tak dipengaruhi. Cikgu cakap banyak kali, keamatan cahaya tidak mempengaruhi tenaga kinetik maksimum. Tenaga